Dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak cerita tentang seorang player iaitu kita boleh gelarkan dia sebagai King of Offside, iaitu tak lain tak bukan Filippo Inzaghi. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak cerita tentang seorang player yang digelarkan sebagai Raja Offside. Sebab selalu dalam game dia ni kena tangkap offside. Bukan sekali dua, boleh kata average per game kadang-kadang 4 ke 5 kali offside. Tak gila ke apa? Dia adalah Filippo Inzaghi. Walaupun dia ni selalu digelarkan sebagai Raja Offside, tapi dia ni adalah antara striker yang paling tajam waktu era dia. Filippo Inzaghi ataupun lebih mesra digelar sebagai Super Pippo. Pernah bermain dekat pasukan macam Atalanta, Parma, Juventus dan semestinya lah pasukan yang kita kenal AC Milan. Kalau kita nak cerita pasal Filippo Inzaghi ni, tak ada apa yang special yang kita nak kagum dekat dia daripada segi individu quality. Kalau nak kata dribbling, tak boleh nak dribble, tak boleh nak buat skill, just simple football je. Kalau dia hidup zaman lah ni, mungkin susah nak survive disebabkan tuntutan yang tinggi waktu zaman bola sepak lah ni. Ialah sebab zaman bola sepak moden ni, kalau hang jadi striker sekalipun, bukan striker lah, kalau hang jadi goalkeeper sekalipun, hang kena bagus dengan bola tau. Waktu dulu-dulu, waktu traditional football, pemain bola sepak ni dia tak perlu mahir pun dalam bidang orang lain. Contoh, hang sebagai goalkeeper, hang kena pandai tangkap bola. Hang sebagai seorang striker, hang kena pandai score gol. Hang sebagai seorang midfield, hang kena pandai pas bola. Hang sebagai seorang defend, hang kena pandai defend. Tapi zaman moden lah ni bukan macam tu. Hang main defend ke, midfield ke, striker ke, goalkeeper ke, hang mesti kena cekap dengan bola. Kalau tanya ramai player, ramailah puji dia ni sebagai seorang karakter yang bagus, seorang striker yang tajam, tapi tak ada siapa pun puji dia ni sebagai seorang individu kualiti yang bagus. Contoh, kalau kita tanya pasal Ronaldo Nazario, apa yang special pasal dia? Mestilah orang akan cakap kemahiran dia untuk dribble mengalahkan lawan, termasuk goalkeeper sekali. Kalau kita tanya pasal Messi dengan CR ni dikenali sebagai complete finisher. Boleh skor melalui header, kaki kanan, kaki kiri, organ lain pun dia boleh skor juga. Kalau Messi pula, dia ni digelar sebagai pemain bola yang paling komplit lah, sebab semua benda dia boleh buat. Tapi kalau Inzaghi ni, dia just finishing je. Tapi just finishing, hang pernah dengar ada kata-kata Bruce Lee, dia lebih takut kepada seorang yang train satu benda tu 1000 kali daripada orang yang train sekali untuk 1000 benda. Filippo Inzaghi walaupun dia mahir daripada segi finishing dan juga positioning je, tapi kemahiran dia daripada segi finishing dan juga positioning tu memang above player-player lain. Itulah kualiti yang Filippo Inzaghi ada, membuatkan dia ni menjadi seorang striker sangat-sangat special. Sebab dia ni tak boleh dribble tau. Bukanlah tak boleh dribble sangat, boleh je lah dribble sebagai seorang basic footballer. Tapi kalau nak kata dribble macam Neymar apa semua tu, tak boleh lah. Tapi disebabkan positioning dia selalu tepat, dan setiap kali positioning dia tepat, dia dapat chance, dia score, itulah membuatkan dia boleh menjadi seorang striker yang sangat tajam. Sampailah Johan Cruyff pun pernah cakap yang Filippo Inzaghi ni tak arti main bola pun. Dia kata kawan ni just berada di tempat yang betul untuk score gol je. Dia lebih kurang kalau kita main futsal, hampa ada tak kawan-kawan duduk dekat tiang gol. Lepas tu kita punyalah bawa bola, lepas tu passing kat dia, lepas tu dia score. Lepas tu dia celebrate macam dia seorang-seorang je effort dia. Lebih kurang macam tu lah. Tapi disebabkan laran-laran Filippo Inzaghi ni lah, dia ni digelar sebagai Raja Offside. Sebab selalunya dia ni ditangkap offside dan defense berjaya baca gerakan dia. Tapi itulah special Inzaghi. Bila hang tak gunakan speed, hang tak gunakan individual quality, ataupun hang tak dribble, hang just gunakan kemahiran otak hang untuk baca game, untuk baca positioning dan buat finishing yang tepat, so hang boleh sustain career hang dalam masa yang lama. Yalah sebab bila umur hang atas 30 dah, selalunya pemain ni dah tak gunakan speed dah. Tapi dia muda-muda pun cara permainan dia macam tu, so disebabkan itulah dia boleh asah bakat dia macam tu sampailah ke dia besar. Dan Inzaghi aku rasa adalah pemain yang paling sesuai untuk kita describe kalau hang tanya typical striker force in the box. Sebab kalau aku orang tanya typical striker force in the box, aku memang teringat nama Filippo Inzaghi. Sebab itulah definisi permainan striker force in the box. Dia bijak baca peluang, dia bijak baca gerakan, tak banyak buat laran, positioning kena tepat, dapat bola, just finish the ball. Tapi sebab apa orang kata dia ni king of offside walaupun positioning dia ni tepat? Macam aku cakap tadi lah, sebab dia selalu risikokan positioning dia, membuatkan dia ni selalu hujung-hujung offside. Yang membuatkan dia ni special, kalau dia go 13 kali dalam kotak penalti, 12 kali offside, sekali lepas, tapi sekali tu akan gol. Yang tu special kat Filippo Inzaghi. Dia bukan macam Timo Werner, kita contohkan macam Timo Werner lah, Zamalek ataupun Alvaro Morata. Pemain-pemain ni mereka selalu offside, tapi bila mereka offside mereka tak skor pula. Beza dengan Filippo Inzaghi ni selalu offside, tapi onside tobat gol. Macam tu je. Filippo Inzaghi lahir pada 9 Ogos pada tahun 1973. Dia lahir di Piacenza, Itali. Dia mulakan karier bola sepak profesional dia dekat kelab lokal juga iaitu Piacenza. Walaupun dia berjaya buat debut dengan pasukan tu, tapi sayang dia just buat 2 penampilan je untuk pasukan tu sebelum dipinjamkan
ke satu lagi pasukan iaitu pasukan Leffe. Waktu ni pasukan Leffe sedang bersaing dekat Liga iaitu Seri C. Dan dekat situlah dia mula menarik perhatian ramai apabila berjaya menjadikan 13 gol daripada 21 penampilan. Lepas tu pasukan Piacenza ni depa nak asah lagi bakat dia. Depa pinjamkan pula dia ke pasukan Hellas Verona dan sekali lagi dia berjaya perform menjadikan 13 gol. Bila dia balik ke pasukan Piacenza, dia lead pasukan Piacenza ni untuk ke Seri A apabila dia berjaya bawa pasukan Piacenza ni juara Seri B tahun tu dengan skor 15 gol daripada 37 game dalam liga. Dan disebabkan performa dia yang bagus tu, musim 95-96 dia ni dibeli oleh pasukan Parma dengan harga 3 juta euro. Dan Parma tentu bukanlah satu pasukan yang biasa. Kalau Parma hari ni pasukan yang biasa-biasa je lah. Tapi Parma dulu waktu era 90-an depa adalah gegasi Itali. Tapi sayang bila datang ke pasukan Parma, dia just berjaya buat 15 penampilan dalam satu musim dan just skor 2 gol sahaja. Membuatkan dia ni dianggap sebagai pembelian gagal. Bukan setakat dianggap pembelian gagal, dia ni pun ditendang ke pasukan Atalanta, dijual dengan harga yang cukup-cukup murah. Tapi dekat Atalanta lah dia berjaya tebus balik marah dia semula. Bila season depan tu dia berjaya perform, bukan setakat berjaya perform, dia jadi top scorer Liga Itali. Hampirlah daripada pemain dianggap pembelian gagal dekat Parma, tiba-tiba perform dekat pasukan Atalanta, skor 24 gol dalam satu season. Dan yang menarik dia skor 24 gol tu, dia skor 24 gol tu dekat every pasukan yang dia lawan. Maksudnya kalau dia main untuk pasukan Atalanta, dia akan berhadapan dengan 19 pasukan. So 19 pasukan tu, satu pasukan pun tak terlepas daripada dia. Termasuklah pasukan Parma yang buang dia. Waktu tu dekat pasukan Atalanta dia bukan setakat mendapat anugerah top scorer, dia juga mendapat anugerah pemain muda terbaik tahunan time tu. Dan lepas tu macam biasalah dekat Serie A daripada dulu lagi, disebabkan dia perform dekat pasukan Atalanta, Juventus pun dapatkanlah dia dengan harga 10 juta euro. Dan lepas tu Pippo Inzaghi pun berpindahlah ke pasukan Juventus. Walaupun time ni pasukan Atalanta mati-mati tak mahu dia berpindah daripada pasukan depa. Sebab apa? Yalah dia dah perform dekat pasukan Atalanta. Depa dah kutip dia daripada pasukan Parma, tiba-tiba nak pindah pula. Parma tentu sampai bagi band captain dekat dia tau. Tapi mungkinlah disebabkan Pippo Inzaghi dia nak kembangkan bakat dia, dia berpindahlah ke pasukan Juventus. Dan dekat pasukan Juventus dia membentuk gandingan yang cukup bagus dengan dua lagi legend pasukan Juventus iaitu Del Piero dan juga Zinedine Zidane. Musim pertama dia dekat pasukan Juventus, dia tak ambil masa yang lama untuk sesuaikan diri dekat depa dengan menjadikan 18 gol untuk pasukan Juventus. Termasuklah hat-trick penting dalam satu kemenangan yang menentukan kejuaraan Serie A depa musim tu waktu lawan dengan pasukan Bologna. Dan musim tu juga Pippo Inzaghi telah berjaya skor 6 gol untuk pasukan Juventus dalam saingan UCL. Bukan setakat skor 6 gol, dia berjaya bawa pasukan Juventus untuk ke final UCL. Tapi sayang waktu tu dia berjumpa dengan pasukan Real Madrid. Juventus being Juventus je lah, kalah dekat final. Musim 98-99 boleh kata musim yang kurang menjadilah untuk pasukan Juventus sebab musim tu depa just finish dekat tempat ke-7 je. Dan kalau depa finish dekat tempat ke-7, depa kalah dalam Supercoppa Italia pula. Tapi walaupun performa depa dalam Serie A ni tak bagus sangat, still performa Pippo Inzaghi masih lagi di atas poin bagus. Sebab apa? Musim tu dia telah menjadi top scorer untuk pasukan Juventus dengan menjadikan 20 gol, termasuk 6 gol dalam UCL juga. Kan tadi kota Juventus just finish tempat ke-7 je, depa tak perform sangat dalam Serie A, tapi dalam UCL depa berjaya melangkah sampai ke semifinal. Tapi tentu depa tak boleh buat apa lah, depa jumpa pasukan Manchester United. Manchester United kan kuat. Time tu lah, bukan time ni. Depa jumpa pasukan Manchester United, time tu depa kalah. Pippo Inzaghi berjaya skor 2 gol tau dalam perlawanan semifinal tu. Tapi sayang Manchester United berjaya comeback untuk buatkan keputusan jadi 3-2. Tapi kalau kita tengok balik kan, pasal apa dia nak berpindah daripada pasukan Juventus? Main elok dah. Dia skor 89 gol daripada 165 game. Awak dah pindah daripada pasukan Juventus. Kalau apa nak tahu, musim terakhir dia dekat pasukan Juventus boleh kata tak jalan dengan bagus lah. Sebab apa? Sebab dia dengan Del Piero iaitu partner striker dia ni boleh kata dah tak ngam dah. Depa ni selalu bergaduh, bukan dekat dalam padang je, tapi dekat luar padang pun sama. So bila kesefahaman depa ni dah tak jadi dah, susahlah pasukan Juventus nak menang. Saya gaduh-gaduh, passing tak mau, selalu je buang can. So waktu tu pasukan Juventus memilih untuk mendatangkan David Trezeguet untuk menggantikan Pippo Inzaghi ni. Sebab time tu kalau pilih antara dua, Pippo Inzaghi ke ataupun Del Piero, depa pilih untuk kekalkan Del Piero time tu. So Pippo Inzaghi bila tengok David Trezeguet ni main dekat pasukan Juventus, dia ni rasa macam oh depa nak tendang aku. So tak apalah, Pippo Inzaghi pun memilih untuk keluar daripada pasukan Juventus, iaitu aku rasa keputusan yang paling tepat dia pernah buat dalam hidup dia, iaitu join pasukan AC Milan. Walaupun dia join pasukan AC Milan tu dengan harga yang mahal jugalah, iaitu 36 juta euro. Tapi dekat pasukan AC Milan lah dia betul-betul dihargai oleh publik bola sepak AC Milan dan juga publik bola sepak Itali sendiri. Dan dekat AC Milan lah dia menjadi predator yang cukup bahaya. Dia telah menjadi top scorer all time ke-6 untuk pasukan AC Milan dengan berjaya menjadikan 126 gol dalam just 300 penampilan je untuk pasukan Milan. Dan dekat Milan dia menang banyak title, termasuklah Scudetto. Tapi Scudetto ni dekat pasukan Juventus pun dia menang juga.
Tapi apa yang dia menang dekat pasukan AC Milan, dia tak menang dekat Juventus adalah UCL. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dia menang UCL musim 2002-2003 dan juga menang UCL musim 2006-2007. Bukan setakat menang UCL, dia menang Club World Cup, UEFA Super Cup pun dia sapu. Salah satu momen yang aku sendiri ingat pasal Inzaghi ni adalah gol kedua pasukan Milan yang dia skor waktu lawan dengan pasukan Liverpool dekat final UCL. Hang boleh tengok gerakan Pippo Inzaghi waktu dia nak skor gol tu memang cukup cerdik, memang cukup cantik, susah sangat nak baca gerakan dia, memang unpredictable. Finishing tu finishing biasa aja, tapi movement dia sebelum terima bola tu yang mahal. Dalam UCL dengan rekod 46 gol, Pippo Inzaghi telah mencatatkan nama selaku top scorer ke-11 untuk sejarah dalam UCL. Untuk Itali pula, dia telah berjaya buat debut pada 8 Jun pada 1997. Waktu tu game lawan dengan pasukan Brazil, dia tak skor tapi dia berjaya buat assist dekat Del Piero untuk buat keputusan jadi 3-3. Dan dia telah berjaya skor gol pertama dia setahun kemudian, iaitu pada 18 November 1998. Waktu tu dia perseri dengan pasukan Sepanyol dalam satu perlawanan persahabatan 2-2. Dan kalau hampa nak tahu, dia dekat pasukan AC Milan, mula-mula dia main kat pasukan AC Milan, dia mengalami satu kecederaan lutut yang serius tau, membuatkan dia ni terpaksa diketepikan sampai separuh season. Dan lepas dia balik daripada kecederaan separuh season tu pun, dia tak boleh balik ke performa asal dia, membuatkan dia ni waktu awal dekat pasukan AC Milan, performa dia boleh kata so-so je. Dan disebabkan itulah dekat Itali, dia ni tak dipanggil sampai 2 tahun tau. Tapi nasib dia baik, sebelum Piala Dunia pada tahun 2006, dia ni dipanggil semula oleh Marcelo Lippi disebabkan performa dia dah balik kepada asal dengan pasukan Milan. Dan dia juga berjaya menjadikan gol dalam Piala Dunia tu berhadapan dengan pasukan Republik Czech, membuatkan dia menjadi penjaring gol kedua tertua untuk pasukan Itali dalam Piala Dunia, just kalah dengan Daniel Massaro je time tu. Dan Pippo Inzaghi juga menjadi antara pemain penting untuk pasukan Itali bila dia ni berjaya menjadi juara Piala Dunia mengalahkan pasukan Perancis dalam penentuan sepakan penalti. Game tu aku boleh kata game tu famous jugalah. Sebab apa? Sebab dalam game tu ada satu insiden, iaitu bekas teammate Pippo Inzaghi sendiri iaitu Zidane telah tanduk dada Materazzi. Kalau untuk rekod penampilan dia bersama skuad kebangsaan Itali, dia telah berjaya skor 25 gol daripada 57 penampilan, membuatkan dia ni menjadi top scorer ke-7 untuk pasukan kebangsaan Itali. Kalau lah kita nak compare Pippo Inzaghi ni dengan player macam Messi dengan CR, memang jauh lemat. Pippo sendiri pun bagi tahu, dia kata dia geram dengan player macam CR dengan Messi ni. Bukan dia geram gigit bibir ke apa kan, tapi dia geram dekat Messi dengan CR ni disebabkan ada dua player ni lah membuatkan player macam dia nampak macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak compare dengan antara striker-striker lain waktu lagi-lagi zaman Pippo Inzaghi, boleh kata Pippo Inzaghi ni adalah antara the best striker dekat dunia time tu. Walaupun ramai yang mengatakan Pippo Inzaghi ni adalah seorang striker yang tak boleh dribble lah, tak boleh assist lah, apa semua lah, tapi bagi aku intelligent dan juga positioning yang Pippo Inzaghi ada yang membuatkan dia tu menjadi mahal. Walaupun dia tak ada kembaran untuk dribble macam Ronaldinho ke macam Neymar ke, tapi kemampuan dia untuk membaca game tu adalah kemampuan yang kebanyakan striker waktu zaman dulu dan juga zaman lah ni kebanyakannya tak ada. Dan dia adalah antara pemain yang aku minat lah, sebab aku suka jenis pemain yang tak banyak work rate tapi tiba-tiba dia boleh skor. Zaman lah boleh kata hampir mustahil lah untuk cari bakat macam Pippo Inzaghi ni. Aku boleh kata kalau hampir-hampir pun macam Edison Cavani, jenis typical striker fox in the box. Dan lah ni dia dah pun bersama bersama pasukan AC Milan dan menjadi jurulatih. Kalau hampa nak tahu, pasukan pertama dia latih adalah pasukan AC Milan sendiri. Dan lah ni dia telah menjadi manager untuk pasukan Salernitana. So itulah perjalanan karier Pippo Inzaghi daripada pemain terbuang daripada pasukan Parma, tiba-tiba menjadi legend dekat pasukan AC Milan dan menang Piala Dunia bersama dengan pasukan Itali. So itulah video kali ni. Minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Siapa lagi pemain hampa nak aku sembang lepas ni, hampa boleh komen dekat bawah. Dan kalau hampa setuju dengan komen tu, hampa boleh like sekali. Kalau banyak permintaan, kita akan buat video tu, okey? Dan kita sedang menuju ke 110,000 subscriber. Hampa boleh subscribe, share kat kawan-kawan hampa semua. InsyaAllah setiap 10,000 subscriber kita akan buat giveaway juga. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.